Iran menunjukkan teknologi yang baru yang belum pernah dilakukan. Dan apa yang dilakukan ialah permainan langit, perlindungan langit. Kapal USS Abraham Lincoln yang dikatakan menuju ke kawasan Laut Hormuz atau Selat Hormuz dilengkapi dengan perlindungan internet yang sangat-sangat canggih, tetapi telah diceroboh oleh Iran. Akhir-akhir ini kita lihat permainan drone yang sangat canggih. Yang ini Selat Hormuz sangat cetek, dia tak akan lepas. Kapal Amerika tak akan lepas. Laut cetek dan di bawah penuh dengan misal yang dipasang oleh Iran. Dan kapal imat minyak inilah nadi minyak. Sekiranya ditutup selat ini, nadi ekonomi dunia akan terputus. Walaupun ada sumber lain, tetapi ini sumber utama. Dunia akan mengalami krisis ekonomi yang tenat, lebih lagi Amerika. Satu kapal, dua kapal cuba membawa minyak keluar. Kapal ini kapal Amerika. Tanker Amerika yang membawa minyak jutaan galon katanya ditahan oleh Iran. Dan kalaulah benar-benar mereka ingin perang, ini masanya Amerika menyerang Iran. Kapal Amerika ditahan oleh Iran dan Amerika hanya lihat. Dua kapal tankers Amerika ditahan oleh Iran. IRGC, tentera Iran, telah menahan kapal yang membawa 1 juta liter. Dan untuk malam ini, izinkanlah saya untuk sentuh tentang update apa yang sedang berlaku dalam peristiwa dunia sekarang, khususnya peperangan di antara Amerika, US dan Iran. Dalam tajuk fail Epstein, US mati langkah. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma'idu lahum ma'statun min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bi anallahu ankum wa akharu min durihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Shadaqallahu azim. Dan adalah kamu sedia dengan segala kemampuan kamu daripada kekuatan peperangan, daripada kuda yang tertambat, supaya menakutkan musuh dengan persediaan tersebut, musuh Allah dan musuh kamu, dan dia lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahuinya. Allah mengesahkan umat Islam bersedia dengan peperangan, sentiasa dengan peperangan, dan itulah negara Islam. Kita handicap dalam persoalan ini. Kita bergantung kepada musuh untuk ketenangan kita. Dan khusus untuk peperangan yang sedang dirancang untuk memerangi Iran di atas agenda besar mereka. Sebagaimana kita lihat, peperangan tertangguh untuk sementara disebabkan beberapa teknikal yang tidak dapat diselesaikan. Perancangan mereka ialah mereka menghadapkan Iran menyerang base tentera Amerika di negara Teluk. Akibatnya negara Arab akan bersatu menyerang Iran sekaligus. Itulah perancangan. Tetapi perancangan ini tidak begitu lancar. Ada masalah yang berlaku. Teknologi berada di antara mereka. Tiba-tiba Iran menunjukkan teknologi yang baru yang belum pernah dilakukan. Dan apa yang dilakukan ialah permainan langit, perlindungan langit. Kapal USS Abraham Lincoln yang dikatakan menuju ke kawasan Laut Hormuz atau Selat Hormuz dilengkapi dengan perlindungan internet yang sangat-sangat canggih, tetapi telah diceroboh oleh Iran. Begitu juga Iran mengadakan sistem internet mereka yang ditutup langit mereka dan bersedia untuk dimatikan bila masa, dan mereka telah matikan beberapa kali sehingga seluruh rakyat Iran tidak ada internet. Tetapi yang ada internet ialah musuh. Lalu mereka menangkap musuh dengan mudah
apabila musuh menggunakan yang sistem yang berbeza daripada Iran. Dan inilah dapat didetek dengan mudah. Yang kita bincang dalam lepas. Akhir-akhir ini kita lihat permainan drone yang sangat canggih yang menyebabkan peperangan masih belum disahkan. Teknologi inilah yang menghalang peperangan ini berlaku secara minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Iran menghantar drone mereka dan dikatakan bahawa kapal Abraham Lincoln mereka dapat detek seluruh ancaman daripada roket atau drone yang datang daripada Iran. Rupa-rupanya tidak demikian. Drone dapat masuk dan dapat mengambil gambar dengan jelas setiap kawasan di atas kapal USS Abraham Lincoln, memeranjakkan Amerika. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh drone Iran, mereka tidak menyangka bahawa dapat mengambil gambar dengan jelas. Detail Abraham Lincoln dapat diambil dengan jelas tanpa dapat didetek sedikit pun oleh Amerika. Kekalahan pertama ialah teknologi. Drone yang lalu sangat rendah dengan Abraham Lincoln tak dapat didetek, memalukan mereka. Dan ini kekalahan pertama, psikologi. Mereka berlega di atas Abraham Lincoln, tak dapat detek. Sedangkan Amerika mengatakan mereka telah tutup langit, melindungi Abraham Lincoln dengan teknologi yang paling canggih di atas muka bumi. Rupa-rupanya Iran dapat penetrate dan tak dapat didetek oleh mereka. Ini tak dibincangkan dalam berita kita. Menyebabkan mereka menangguh serangan. Kalau itu pun tak dapat diatasi, ada something wrong somewhere yang harus dilihat kembali. Walaupun mereka telah menuju untuk menyerang Iran, mereka U-turn, sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas, barangkali di sini atau tempat lain. Dan ini memalukan negara besar ini. Kemudian, Iran telah mengerahkan kapal perang mereka yang mengandungi drone-drone yang banyak. Ribuan drone. Kapal ini tidak ada penumpang, tidak ada pemandunya. Dia datang dekat dengan Abraham Lincoln, mengintai, dan kapal ini tidak dapat didetek sekali lagi oleh kapal yang paling canggih. Mereka berlega tawaf di keliling Abraham Lincoln, dan drone dia begitu banyak, 2,500 drone dihantar. Terkial-kial Abraham Lincoln. Tembak salah, tak tembak salah. Akhirnya mereka buat kesimpulan, mereka undur. Mereka undur daripada kawasan peperangan. Dan ini sangat memalukan. Negara superpower undur kapal yang sudah bersedia untuk peperangan. Berita Arab mengatakan bahawa Iran menyediakan 2,500 drone yang tanpa pemandu dan kapal yang membawa drone juga tanpa pemandu. Ini persediaan teknologi dan wa'indu lahum mastatun min qatib wa min ribatil khail turhibu nadallahu anwakum wa akhrin min dunihim la ta'lamuna amallahi lahum. Iran bersedia dan rupa-rupanya syarah ini sangat tegas dengan Al-Quran. Drone yang tiba-tiba di Yaman menembak drone US yang paling canggih. Yaman bukan tandingan Iran, ialah sebagai proksi Iran saja. Dan mereka menembak drone Amerika yang datang meninjau. Drone ini harganya bukan sedikit, 64 juta US dollar. Ditembak oleh Houthi Yaman. Dan bagaimanakah Yaman yang dianggap sebagai negara miskin mempunyai teknologi yang dapat memitas drone Amerika yang paling canggih? Maka mereka harus menilai kembali kekuatan Iran baru. Mereka harus menilai kembali, dan oleh sebab itu tentera US membuat cadangan kepada presiden mereka, kalaulah Yaman tidak dapat kita hadapi, bagaimanakah kita ingin hadapi Iran sebenarnya? Dan pegawai komander mereka memberikan alternatif.
kita undur kapal kita. Maka mereka berlindung di Oman. Kapal yang angkuh, yang paling canggih dunia, berlindung di Oman. Kekalahan psikologi yang pertama. Dan ini dikatakan bahawa nasihat daripada Panglima Perang yang sebelah kanan mengatakan kalaulah kita ada masalah dengan Yaman, Houthi, apatah lagi kita akan berdepan dengan Iran. Yang kedua, untuk masuk ke Iran mesti melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz pula tempat sangat strategik. Airnya cetek. Dan kapal selam Amerika yang bersedia untuk membantu Amerika tak dapat masuk. Masuk akan nampak. Sebab daudnya tidak begitu dalam. Hanya sekadar untuk laluan kapal dan kapal selam tidak mampu untuk menyelam di situ. Sedangkan Iran, bumi mereka menyediakan kapal selam yang kecil yang boleh berlegar di kawasan itu. Dan mereka juga menyediakan mines ataupun letupan ataupun peri api yang ditanam di bawah Selat Hormuz. Maka Amerika harus berfikir banyak kali. Apa yang lebih menakutkan ialah China, Rusia dan Iran mengadakan pakatan. Pada mulanya pakatan untuk latihan bersama. Jauh di Afrika Selatan. Sekarang mereka datang ke Selat Hormuz. Benar-benar datang untuk bertemu dengan USS Abraham Lincoln. Abraham Lincoln terpaksa berundur. Abraham Lincoln terpaksa berundur dengan sebab China telah menunjukkan kapal mereka yang benar-benar datang bersedia untuk peperangan di Laut India. Laut Hindi, Indian Ocean, dan mereka telah berada di situ pada mulanya ialah sebagai latihan bersama. Tetapi rupa-rupanya mereka datang benar-benar untuk peperangan. Mereka harus mengkaji semula. Mengkaji semula sebab untuk masuk ke Selat Hormuz, air sangat cetek dan dipenuhi dengan ranjau, dengan mines yang telah ditanam di bawah laut. Walaupun dijangka bahawa daripada atas kapal US Abraham Lincoln sangat kebal, tetapi ada soft target dia di bawah. Ada tempat-tempat kelemahan daripada bawah kapal Abraham Lincoln yang dikenal pasti. Iran beri amaran bahawa kami sudah kenal pasti tempat-tempat target yang dapat kami tembusi kapal anda. Dan ini kita lihat di Selat Hormuz telah ada kawalan gabungan antara China, Iran dan Rusia telah benar-benar bersedia untuk menunggu sebarang kemungkinan. Itu yang berlaku 2 minggu lepas. Pada mulanya pada hari Jumaat lepas, mereka telah merancang peperangan yang bermula. Dan bakal meletus Perang Dunia Ketiga. Tetapi hari Jumaat tidak berlaku peperangan. Alhamdulillah. Kita boleh pergi ke umrah dengan selamat. Boleh melintasi laut Iran, langit Iran dengan selamat. Tetapi esok lusa belum pasti. Inilah yang menyebabkan serangan tertangguh. Pakatan 3 kuasa besar. China, Rusia dan Iran menentang Amerika dan Israel serta gabungan mereka. Dan lebih malang bagi Amerika, Eropah tidak menunjukkan sokongan yang padu lagi. Disebabkan kes Greenland yang tuan-tuan tahu, yang Eropah ada kepentingan, kesatuan Eropah ada kepentingan, tiba-tiba Amerika menceroboh. Maka di sini Eropah kelihatan tidak padu bersama dengan Israel dan Amerika. Maka Amerika harus melakukan strategi yang lain. Mereka cuba tembusi sistem pertahanan Iran sampai hari ini tak boleh. Sebab Iran tidak menggunakan sistem Starlight Amerika. Mereka menggunakan sistem Starlight China dan Iran sendiri yang tidak dapat ditembusi oleh Amerika. Dan inilah yang membingungkan mereka. Sedangkan mereka cuba dapat untuk menembusi sistem pertahanan yang dijaga oleh wanita-wanita. Hanya wanita-wanita yang menjaga tentang sistem pertahanan Iran di Iran. Teknologi inilah yang menghambat mereka untuk menangguhkan serangan sampai hari ini. Kita lihat ini kapal yang
dibanggakan Amerika, Iran membuat tawak. Kapal-kapal kecil. Sebab laut cetek. Tak boleh masuk dengan mudah ke Selat Hormuz sebab kawasan cetek. Kapal ini dikelilingi seperti tawaf oleh kapal-kapal perang Iran. Ini Abraham Lincoln hanya lihat. Hanya lihat nak tembak salah, tak tembak salah. Akhirnya berundur. Mereka berundur semakin jauh sekarang. Keywordsnya ialah Iran tidak menggunakan sistem Starlink Amerika sebagaimana kita. Kita guna sistem GPS mereka. GPS kita guna sistem mereka dan kita tak boleh lawan mereka. Tetapi China bebas. Maksud saya Iran bebas menggunakan teknologi China yang sistem ini namanya BEDOU. B-E-D-O-U. Sistem yang tak ada kena dengan sistem utama dunia, iaitu yang dibina di Amerika. Kita lihat dalam berita yang kita terima, USS Abraham Lincoln berundur lebih jauh. Telah lari 1,100 km daripada tempat asal. Jauh. Maksudnya mereka mencari jalan untuk sama ada ke depan atau ke belakang. Serang ataupun bertahan. Dan Trump mencadangkan perdamaian. Perdamaian maksudnya bukan perdamaian, mesyuarat, rundingan. Rundingan maksudnya mereka tidak boleh terus. Sebab mereka telah rancang serangan ini pada Jumaat lepas. Bahkan mereka rancang serangan yang bakal diadakan awal dulu 31 Januari. Kemudian mereka tangguh hari Jumaat lepas, beberapa hari lepas. Hari ini hari Selasa, mereka jangkakan hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas tidak berlaku, Alhamdulillah. Dan kapal Abraham Lincoln dikesan sudah berada jauh daripada tempat asalnya. Ini mereka matikan. Abraham Lincoln telah matikan Wi-Fi. Dan dikatakan Abraham Lincoln putus hubungan dengan dunia. Apabila mereka telah putus dengan hubungan dunia, nak perang macam mana? Itulah yang tak diberitahu dan inilah apa yang disebut oleh berita daripada Iran. Yang disebut berita daripada Rusia dan China. Bahawa Abraham Lincoln terputus hubungan. Mereka sangka mereka menguasai segala teknologi. Rupa-rupanya mereka sekarang permainan ialah hanya peperangan satelit dan internet saja. Dikatakan bahawa Abraham Lincoln terpaksa berundur disebabkan satu faktor lagi, kapal China datang melakukan provokasi. Kecil kapal China. Laut tidak dalam. Ini kapal China. Datang tepi Abraham Lincoln. Tak laku apa-apa. Tak ada tembakan. Seolah Amerika seolah menyerah diri. Tenteranya tidak dapat melakukan apa-apa dan kapal China datang tepi kapal Abraham Lincoln. Ini kita takkan laporkan. Berita ini dilaporkan tempat lain. Oleh sebab itu, peperangan psikologi sedang berlaku. Amerika yang dipuji, NATO yang selalu bersama dengan Amerika tidak menunjukkan kesatuan yang hebat lagi. Faktor banyak, termasuklah yang saya sebutkan tadi di Greenland. Mereka tarik diri daripada timur dan kapal, 4 buah kapal lagi pun tarik diri ke belakang. U-turn. Tetapi Amerika mengatakan ini strategi. Dalam peperangan, kita berundur bukan masa kita kalah. Itu strategi. Ya, silakan. Dia lari pada Selat Hormuz sebab strategi. Kita akan serang habis-habisan. Kali ini Iran akan hancur. Kita lakukan strategi seolah kita kalah. Dan dalam peperangan gorila, kita lari bukan masuk kita kalah. Itu kata Amerika. Kita akan serang bila-bila. Ini Selat Hormuz. Sangat cetek. Dia tak akan lepas. Kapal Amerika tak akan lepas. Laut cetek dan di bawah penuh dengan misal yang dipasang oleh Iran. Dan kapal imat minyak inilah nadi minyak. Sekiranya ditutup selat ini, nadi ekonomi dunia akan terputus. Walaupun ada sumber lain, tetapi ini sumber utama. Dunia akan mengalami krisis ekonomi yang tenat, lebih lagi Amerika. 1 kapal, 2 kapal cuba membawa minyak keluar. Kapal ini kapal Amerika.
tanker Amerika yang membawa minyak jutaan galon katanya ditahan oleh Iran. Dan kalaulah benar-benar mereka ingin perang, ini masanya Amerika menyerang Iran. Kapal Amerika ditahan oleh Iran dan Amerika hanya lihat. 2 kapal tankers Amerika ditahan oleh Iran. IRGC, tentera Iran, telah menahan kapal yang membawa 1 juta liter minyak. Dan Amerika sepatutnya telah mula peperangan. Tetapi lagi jauh. Tidak membiarkan kapalnya dikampas oleh Iran. Membiarkan, itu strategi lagi dia kata. Dia mengatakan ini strategi. Sedangkan 2 kapal Marwah Amerika ditawan oleh Iran, Amerika masih belum bertindak dan mereka kata keserang pada hari Jumaat lepas. Tetapi hari Jumaat lepas tak berlaku peperangan. Inilah yang berita besarnya ialah sekiranya mereka benar-benar berani untuk menyerang, itu masanya bila kapal Marwah mereka ditahan. Dan mereka boleh menjustifikan peperangan disebabkan Iran menahan kapal mereka. Memang itulah jakan Iran. Tetapi setenang masih belum laku apa-apa lagi. Masih strategi. Israel mendesak supaya diserang segera. Iran harus dihancurkan all out kali ini. Sebab dia sedang merancang untuk tenaga nuklear. Oleh sebab itu, dalam berita ini mengatakan, Trump sakti Iraq and Hilal. Kata Khomeini, kita tengok. Bila kita tahan kapal mereka, kita lihat dalam 72 jam lagi apakah yang mereka lakukan. Kalau mereka benar-benar ingin perang, inilah masanya. Kita sudah bersedia. Kita all out. Kita, daripada kita menyerah kekalahan pada mereka, kita akan lawan sama ada kita menang ataupun kita syahid semuanya. Ingat negara Arab. Sekiranya Iran telah syahid, Iran telah hancur, kamu semua akan hancur. Sebab Israel merangka untuk membina Israel Raya yang meliputi daripada Iraq sampailah ke Mesir. Kamu kena ingat, jatuh Iran, seluruh negara Arab akan jatuh. Sekarang mereka ada demonstrasi, tetapi akan datang mereka akan jajah kamu. Termasuk Mekah dan Madinah. Ini warning yang diberikan oleh Iran. Sekarang kapal kami telah tahan. Peperangan sepatutnya telah berlaku. Maksudnya Amerika masih tidak berani menyerang Iran. Apakah yang harus mereka lakukan? Berita daripada militeri Iran militeri mengatakan, Alhamdulillah, the enemies were forced to retreat from after seeing the power of Iran Sea. Sekarang musuh telah melihat kekuatan kita. Dan itulah falsafah ataupun maksud daripada Al-Quran yang kita baca tadi. Supaya musuh gerun dengan persediaan perang kita. So, apakah yang berlaku sekarang? Amerika terpaksa menarik diri sementara, mencari helah. Apatah lagi ekonomi sedang merudum. Rakyat memberontak. Israel mendesak supaya serangan dilakukan sekarang juga. Tidak boleh tangguh lagi. Israel mendesak dan mendesak. Tiba-tiba satu pakatan besar, Korea Selatan, Korea Utara masuk join kesatuan China, Rusia dan Iran. Ini adalah the last straw. Amerika harus membuat strategi lain. Pada mulanya mereka sangka Rusia akan berkecuali. Mereka telah berunding dengan Rusia. Rusia telah berihin bahawa dia tidak akan serang Israel sebab alasannya 2 juta rakyat Rusia berada di Israel. Maka Amerika begitu lapang dada. Kemudian dihantar wakilnya syarat untuk berunding dengan Rusia dan menawarkan Rusia Syria kembali kepada Rusia. Mudah-mudahan Rusia tidak bersama dengan pakatan ini. Tetapi rupa-rupanya pakatan terakhir Rusia bersama pakatan besar ini. Pakatan Rusia, China, Korea Utara dan Amerika tidak ditolong sepenuhnya oleh NATO. Dan Eropah ada yang berkecuali, bahkan Inggeris, UK.
menunjukkan dia kurangnya sekarang meninggalkan mereka bersama China, dan ini satu perkara yang tak pernah berlaku, tak pernah disangka oleh sesiapa pun. Yang membantu banyak membunuh umat Islam di Gaza ialah UK. Sekarang UK dari segi luarnya mengatakan kami bersama dengan China. Ini dilemanya besar kepada Amerika. Amerika harus berfikir 100 kali untuk menyerang Iran. Bila serang, pastikan Iran hancur. Macam bermula, tak boleh separuh pukulan. Mesti mati. Apakah itu dapat kita lakukan? Dan untuk meneruskan peperangan yang didesak oleh Israel, Amerika tidak confident. Ini menimbulkan langkah telah mati. Tajuk kita. Langkah Amerika mati di situ. Oleh sebab itu, Trump telah diperangkap oleh Israel. Pada mulanya, mereka benar-benar ingin menyerang Iran dengan harapan bahawa Iran hancur, seluruh Timur Tengah akan dapat memberi lawan kepada Israel untuk penubuhan Israel Raya. Tetapi kali ini, perancangan awal mereka gagal. Begitu juga dia katakan bahawa kami bukan berundur. Kami sedang melakukan strategi. Dan kami ambil masa untuk menyerang habis-habisan. Iran akan hancur kali ini. Dan inilah yang berlaku. Supaya kita tidak kelihatan kita tidak berundur, kita minta rundingan bahawa Iran harus menyerahkan 400 kg uranium yang ada dalam simpanan mereka. Sedangkan uranium dibenarkan untuk dipunyai oleh sebuah negara. Kita pada uranium. Tetapi khusus untuk Iran harus diserah kepada mereka. Kita runding dulu sebelum peperangan. Kalau mereka confident benar, mereka telah serang. Tapi mereka tidak confident, mereka ambil alasan 400 kg uranium. Boleh, kata Iran. Kami masih buka perundingan. Perundingan ialah kita lakukan di Turki, kata mereka. Kita lakukan perundingan di Turki. Tak, kata Iran, tidak. Kami tidak terima di Turki. Kami tidak percaya dengan Turki. Kami inginkan Oman. Siapa beri syarat, tuan? Yang beri syarat itulah yang menang. Kami tidak ingin ke Turki. Kami ingin ke Oman. Kalau Oman, tuan terima, kami pergi ke Oman. Amerika kata ya, kami pergi ke Oman. Maksudnya Amerika menerima cadangan Iran yang sepatutnya dia yang meletakkan hukuman. Sekarang dia tunduk, dan apa yang berlaku di Oman telah berlangsung hari Jumaat lepas ataupun 2-3 hari lepas, gagal. Rundingan gagal. Sekarang sangat genting. Apabila rundingan gagal, yang saya terima berita, rundingan tidak berjaya dengan tepat, maka mereka melakukan makar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa makaru wa makarullah wallahul makirin. Mereka merancang sesuatu untuk menghancurkan musuh mereka, tapi Allah merancang. Dan sungguhnya perancangan Allah yang terbaik. Dan ayat ini untuk baginda Rasulullah, tetapi dia masih relevan dengan setiap masa. Dalam konteks ini, Israel terus mendesak tidak ada perundingan lagi. Harus Amerika serang sekarang. Iran mesti hancur. Kita telah banyak pembelajaran kita untuk menghancurkan Iran berbanyak telah berlaku. Kita telah hantar ejen Mossad ke Iran begitu banyak. Melakukan kerusakan. 12,000 yang mati. Semua dilakukan oleh Mossad. Dan kita telah mengatakan itu dilakukan Iran. Rakyat Iran tidak percaya. Dunia tidak percaya. Dan Vance ialah sebagai wakil Israel sebagai timbalan Presiden. Trump bergaduh dengan Trump. Trump walaupun dia adalah Presiden di bawah penasihatan Yahudi, tapi kali ini dia benar-benar didesak oleh rakyatnya sendiri. Dan Kongres juga mendesaknya bahawa uang rakyat tidak boleh dibantu untuk membantu Israel, sebab uang rakyat harus digunakan untuk pembangunan rakyat. Kongres minta Trump berhenti segera. Kamulah punca kesunahan mereka. Sama ada pembangkang ataupun
kerajaan Republikan ataupun Demokrat, dua-dua mendesak Trump letak jawatan segera. Sebab kamulah sumber kekalahan. Kamulah sumber kemusnahan negara Amerika sendiri. Kamu bukan hero, tapi kamu adalah presiden yang paling buruk yang pernah kami ada. Dan mereka minta supaya Trump letak ke jawatan. Dan di Amerika, apa yang mereka rancang untuk Iran berlaku di Amerika. Rusuhan timbul di Amerika, tetapi berita tak keluar. Apatah lagi rancangan CNN, BBC, mereka menutup penentangan daripada Amerika. Yang mereka rancang pemberontakan di Iran, tetapi yang Allah jadikan ialah pemberontakan di Amerika sendiri. Dalam konteks ini, US dollar telah jatuh menjunam. BRICS yang dipimpin oleh Rusia China telah menggantikannya. Urusan dunia sekarang menggunakan yuan dan menggunakan BRICS. Maka Amerika semakin terdesak, ekonomi telah jatuh merudum. Untuk serang Iran tidak cukup duit, minyak pun tidak cukup, serang Venezuela duit. Culik Perdana Menteri Presiden Venezuela dan lantik proksi mereka sebagai presiden, sedut minyak banyak-banyak pada Venezuela sebab duit telah habis. Nak perang, tak cukup duit, serang Venezuela dulu, menyebabkan Amerika ditentang bukan sahaja oleh Venezuela, tetapi rakyat Amerika sendiri menentang presiden mereka. Semua tidak kena, tuan-tuan. Dalam konteks ini, di Amerika, kilang-kilang Amerika ditutup disebabkan ekonomi yang sangat dahsyat. Duit Malaysia naik melonjak sebab Amerika jatuh. Dan Amerika hampir mengalami mobilis. Bankrupt. Ini berita Arab. Berita Arab, Amerika tulis. Dan bank mereka banyak yang tutup. Tetapi mereka masih degil untuk meneruskan peperangan. Rakyat bangkit menentang kerajaan. Israel terus mendesak supaya diserang sekarang. Tak boleh tangguh lagi. Iran mesti hancur. Kalau tidak, Israel yang hancur. Tehran mengatakan bahawa sekiranya kamu serang kami, dilakukan simulasi 3,000, 4,000 hari pertama mati tentera kamu. Tentera Amerika akan mati dalam hari pertama 3,000 hingga 4,000 tentera. Kami sudah sediakan keranda yang banyak. Dan kami sudah ada kubur disediakan untuk 4,000 tentera Amerika. Kami akan muliakan tentera kamu yang mati. Mereka bukan ingin menentang kami. Mereka terpaksa. Kami muliakan tentera kamu yang akan mati. Dan ini amaran yang diberikan oleh Iran kepada mereka. Dan mereka mengatakan bahawa ini ialah seorang pemimpin tentera Iran mengatakan, kali ini peperangan kami ini tak akan berhenti selagi Israel hancur muka bumi. Jangan cuba cetus peperangan. Israel akan hancur. Seluruh base tentera, army base di seluruh kawasan negara Arab yang bermula daripada Qatar, di Kuwait, di Bahrain, di Arab Saudi, di Jordan akan hancur dan sejarah Israel akan berakhir. Israel akan berakhir. Kalau kami tidak berakhir Israel akan berakhir. Kami ada dua pilihan. Kami syahid ataupun kami menang. Itu saja. Sekiranya kami menang, Israel akan hancur. Kali ini kami tidak bercakap banyak. Israel bakal hancur. Dan Israel terus mendesak. Apatah lagi, perkara yang terakhir ialah senjata yang baru yang diciptakan, yang dikeluarkan. Selama ini nama keluar. Sekarang benar-benar dipamerkan. Yang memang khusus untuk Israel. Yang boleh menghancurkan Israel, dapat menjangkau 1,300 km. Dan inilah senjata terbaru. Dia akan dapat menghancurkan base tentera Amerika di Qatar. Dan Qatar sebagai penyokong Amerika utama di Timur Tengah.
membisikkan pada Iran, seranglah negara kami. Serang, hancurkan mereka. Sebab selama ini kami harapkan mereka menjaga kota, tetapi mereka serang kami. Ingat tuan-tuan, beberapa bulan lepas Israel serang kota. Kami tidak percaya lagi kepada mereka di Israel. Dan sekarang kami bagi ruang kepada Iran, hancurkan base Amerika di Qatar. Inilah the ultimate yang menyebabkan serangan masih belum berlaku semalam ini. Dan Israel sangat takut, katanya, dengan perkembangan serang yang baru, apa nama dia? Qasim Basir ini. Qasim Basir, nama senjata baru. Dan inilah yang menyebabkan Israel ketakutan, disebabkan senjata baru ini belum pernah teruji. Dalam konteks ini, apakah Rusia benar-benar akan menolong Iran? Tetapi ada berita mengatakan reserve. Rusia masih ada reserve sebab kononnya 2 juta rakyat Rusia berada di Israel. Maka Iran tidak boleh harap sangat pada Rusia. Walaupun mereka ada pakatan 3 negara, iaitu Rusia, China dan Korea Utara, satu pakatan tentera baru, dialah ada agenda yang lain. Tapi Iran jangan beri harapan sepenuhnya kepada Rusia. Sebab mereka telah berbincang sebelum ini, Al-Sharq telah kunjungi Moskow dan menawarkan Syria untuk Rusia, dan Turki akan berputih mata di Syria. Itu tawaran. Sama ada Rusia terima atau tidak, sangat dicurigai. Dan yang dibincang oleh ahli perang dunia sekarang ialah peranan 2 blok dunia telah berlaku sekarang. Satu blok barat, satu blok timur, yang sekarang kelihatan seimbang tetapi tidak seimbang. Kekuatan timur mengatasi kekuatan barat. Penasihat kepada Trump ialah Yahudi. Ini penasihat dia, 15 orang. Trump tidak boleh mengatakan pandangan sendiri. Dia mesti tunduk kepada penasihat. Penasihatnya semua Yahudi. Dia jujur cakap, Israel masih kekal. Apa cara pun Trump tidak boleh escape. Mesti serang Iran sekarang juga. Tetapi Trump mengetahui akibatnya. USS Abraham Lincoln akan tenggelam. Maksud apabila tenggelam Abraham Lincoln, maksudnya maruah Amerika akan jatuh. Dan moral mereka telah kalah. Walaupun mereka peperangan belum berlaku, sekiranya USS Abraham Lincoln tenggelam, maka sebagaimana kapal British tenggelam dalam Perang Dunia Kedua. Israel memberi awal amaran terakhir. Kami inginkan Amerika, kalau Amerika tidak serang, kami akan serang. Kami telah putus. Israel akan serang sendiri. Ini marah besar, tuan-tuan. Yang selama ini, yang mereka telah geram Amerika sebagai koli mereka, tiba-tiba koli lawan Turki. Kami akan serang sendiri. Ini maksudnya marah, escapism. Suara escapism. Dia tak akan serang sendiri. Dia tahu dia kancuk. Tetapi karena marahnya, dia mengatakan kami akan serang sendiri kalau Amerika tidak menolong kami kali ini. Kami serang sendiri. Dan Iran dapat meratakan Israel dalam masa 1 hari. Kata komander Amerika, kalaulah Israel serang sendiri, 1 hari Israel akan hancur. Daripada Tel Aviv, Beersheba, Haifa akan hancur dalam masa 1 hari. Kalaulah Amerika tidak menolong kamu. Kami warning, sekiranya Iran menyerang Israel tanpa dibantu oleh NATO, tanpa dibantu oleh Eropah, tanpa dibantu oleh Australia, tanpa dibantu oleh Amerika, kamu akan hancur dalam masa 1 hari saja. Tuan-tuan, mereka terpaksa meneruskan serangan pada Iran. Sebab Iran ialah penghalang untuk pembentukan Israel Raya. Sebagaimana yang kita bincang sebelum ini, mereka inginkan 1%
Palestin sebagai bumi Israel Raya. 100% Jordan, 100% Lebanon, 70% Syria, 5% Iraq, 30% Saudi Arabia, Mesir daripada Sungai Nil ke sebelah kanan, ke sebelah timur. Itulah bumi yang mereka akan jadikan Israel Raya. Tetapi yang menghalang mereka bukan Turki, bukan Saudi, tetapi Iran. Iran harus dijatuhkan. Ultimately. Dan sekarang masa yang sesuai untuk jatuh ke Iran. Oleh kerana Amerika masih enggan, maka dibukanya satu rahsia besar. Iaitu tajuk kita malam ini. Epstein File. File dibuka kerana Amerika degil. Amerika degil, maka Trump akan dimalukan semalu-malunya. Rekod jahat kamu ada tangan kami. Walaupun selama ini dikatakan sebagai file ini sebagai konspirasi, sekarang bukan konspirasi. Benar-benar. Yang keluarkan Epstein ini ialah DOJ. Department of Justice Amerika sendiri. Resmi dikeluarkan, tetapi bukan semua. Dan dipanggil file Epstein ini yang mereka telah lakukan begitu lama, dilakukan oleh Mossad dengan tujuan untuk blackmail pemimpin akan datang. Kali ini mereka fokus pada Trump. Sebab Trump degil, walaupun penasihat mereka di sekeliling ialah Yahudi yang minta supaya diserang, tetapi Trump masih ada reserve. Rakyat bangkit menentang mereka. Dan inilah menyebabkan Trump masih teragak-agak. Tetapi dia tahu nasib dia sekiranya dia enggan. Dan file ini menunjukkan kelemahan Israel menentang Iran. DOJ mengatakan yang kami keluar sekarang, yang keluar pada 6 hari bulan lepas, hari ini berapa? Baru seminggu, hanya 1%. 99% masih tersimpan. Yang kami keluar hanyalah yang berkaitan dengan Trump semata-mata. Tetapi tersentuh dengan pemimpin dunia yang banyak. Walaupun fokus pada Trump, tetapi dia tersentuh banyak pemimpin dunia. Dan semuanya yang buruk-buruk. Segala keburukan yang dilakukan oleh mereka selama ini, yang dikatakan sebagai konspirasi, benar. Yang keluarkan file ini ialah DOJ sendiri. Tentulah kita tahu bahawa Amerika dikuasai oleh Yahudi. Sebab file ini tak akan keluar sekiranya Trump menyerang Iran. Keluarnya file ini maksudnya Trump tidak bersedia. Dari segi psikologi mereka telah kalah. Maka file ini dikeluarkan untuk peras ugut. Dan keburukan Trump di-highlightkan. Inilah yang berlaku dalam minggu ini, riuh rendah satu dunia, tapi fokus ialah keburukan Trump dan kawan-kawannya. Trump kata, padamkan nama saya daripada file ini, saya bagi bantuan segera kepada Israel. Dan beberapa hari lepas, Trump telah memberikan 7 bilion segera pada Israel untuk jangan sebar banyak-banyak sangatlah. Padahal cukup setakat saja. Dan putihkan nama saya. Putihkan nama saya segera. Dan saya akan beri pada kamu. 7 bilion telah diberikan pada saya. Takut juga ya. Dan sekarang saya telah bersih. Saya sudah bersih, kata Trump. Walaupun file terus dikeluarkan dengan berbagai skandal dilakukan. Dan inilah yang berlaku, Mossad yang menyediakan file ini. Epstein tak penting. Dialah orang biasa. Dan dia pun tak ada degree katanya. Digroom oleh Mossad untuk pemimpin dunia yang pelbagai, yang dibebas, yang dikeluarkan, yang dirilis sekarang hanya 1% saja. Dan dia melibatkan sekeliling kawan-kawan Trump. Dan dalam itu juga tersentuh tentang genosid yang dirancang untuk Gaza. Apa yang dirancang untuk Gaza tertulis dalam file ini. Terdapat di sana sini
Dan mereka merancang untuk hancurkan Gaza. Dan tidak ada reserve lagi. Gaza mesti dihancur leburkan. Laut Gaza akan serah pada Mesir. Minyak akan diserah pada Mesir. Berbilion nilainya. Dengan sebab yang menghalang laut itu ialah laut Gaza. Gaza akan dihapuskan dan ditukar dengan Israel. Barulah valid untuk disedut minyak di laut Gaza apabila Gaza bukan bernama Gaza lagi. Itu perancangan. Fail ini sebahagiannya telah dibuka, sebahagian masih lagi tertutup. Dan apa yang mereka rancang juga dalam fail ini yang sedikit, 1% ini. Mereka akan masuk dalam negara Islam, mengadakan provokasi antara Islam, khususnya Syiah dengan Sunni, lagaukan mereka. Kita beri senjata pada dua pihak, supaya sama ada Syiah yang jatuh dulu, yang hancur dulu, ataupun Sunni yang lebih dulu. Kalaulah kita perlu tolong Sunni, kita hancurkan Sunni ke atas Syiah. Kalau perlu kita tahan Syiah, biar mereka yang hancurkan Sunni. Bagi kita tak ada penting, dua-dua harus hancur. Selagi Sunni dan Syiah tidak hancur kedua-duanya, maka bumi mereka tidak dapat kita ambil sebagai isi raya. Itu matlamat. Dan Netanyahu sendiri disebut berkali-kali dalam fail itu. Apa yang disebut selama ini semuanya bohong berdasarkan fail ini. Fail ini pun belum pasti benar. Berdasarkan fail ini, apa yang mereka lakukan semua ini, yang dikatakan konspirasi semua ini, semuanya benar sekarang. Dalam fail ini juga, mereka ada perancangan untuk hancurkan Iran. Benar apa yang berlaku sekarang. Keluarnya fail ini sebab Trump enggan serang Iran. Kalau Trump serang Iran, fail ini tak dikeluarkan. Walaupun telah pecah fail ini sebelum ini, tetapi dianggap sebagai konspirasi. DOJ tidak menyokongnya. Sekarang DOJ yang membebaskannya. Maksudnya mereka dalam keadaan yang sangat-sangat huru-hara. Kalau mereka tidak huru-hara, mereka tak akan rilis fail ini. Menunjukkan Amerika di pinggir kejatuhan, Israel di pinggir kehancuran. Itu tandanya bila fail ini diriliskan. Dan kesimpulannya lah, yadu al-Mossad al-Qazarah fi kulli makan. Kejahatan Mossad di seluruh dunia. Bahkan bal al-Mossad kanat khalfa tanzim hazil tijash fi Iran. Yang melakukan kerusuhan di Iran baru ini, 12,000 mati, dilakukan oleh Mossad. Kata fail ini. Selama ini dikatakan Ayatollah membunuh rajanya. Menggunakan konsep false flag. Mereka nak tunjukkan yang lain. Yang keluar yang lain. Nak tunjuk supaya terang tunduk. Tetapi terkeluar segala rahsia. Langkah telah salah. Mereka tersalah langkah. Mereka merancang untuk hancurkan Iran melalui rakyat Iran. Sebab mereka ada calon anak kepada Shah Iran yang sebagai pengganti kepada Ayatollah. Tetapi yang mereka pecahlah rancangan mereka. Wa makaru wa makarullah. Sekarang Iran benar-benar bersedia dalam peperangan. Pengganti kepada Ayatollah telah ditetapkan. Pada 29 Januari lepas, Ayatollah mengatakan dia mesti mati. Dia mesti syahid kali ini. Dan dia rela. Sekarang sekiranya saya syahid, ini pengganti saya. Sekiranya dia syahid, ini penggantinya. Telah ditentukan, saya tak penting. Nyawa saya tak penting, kata Khomeini. Yang pentingnya Islam. Pemimpin boleh pergi. Tetapi kita tahu mereka takut mati. Kami tak takut mati. Itulah yang berlaku. Kemudian Kesatuan Eropah meletakkan Iran sebagai pengganas.
Mereka meletakkan Ikhwan Muslimin sebagai pengganas. Ingat, banyak NGO di Malaysia ni berpunca daripada Ikhwan Muslimin. Tengok kawan-kawan kita semua Ikhwan Muslimin. Walaupun bukan dengan nama Ikhwan Muslimin lagi, tolong cek satu persatu. Sekarang Ikhwan Muslimin telah disahkan sebagai pengganas. Rangkaian Ikhwan Muslimin sebenarnya mereka nak letakkan Hamas pengganas, memang telah pengganas, dan yang berkaitan dengan Ikhwan Muslimin juga pengganas. Dan Kesatuan Eropah menambahkan pengganasnya, Iran pengganas. Kerajaan Iran itu pengganas, kata perempuan ini. Kesatuan Eropah. Iran balas, Kesatuan Eropah yang pengganas. Dunia bangkit. Dunia bangkit. Condemn Iran sebab Iran meletakkan Eropah, NATO pengganas pula dah. Sebab mereka letak Iran pengganas. Tak ada siapa bantah. Bila Iran mengatakan UAE pengganas, dunia ia bantah. Tengok, tidak adil mereka. Dan masih lagi dalam pembukaan fail, yang pentingnya ialah terang serang Iran. Tetapi yang terbuka ialah amalan syaitan mereka. Rupa-rupanya mereka penganut agama kaum Nabi Ilyas. Al-Ba'al, yang Allah sebut dalam surah Al-Saffat. Mereka sembah berhala Ba'al yang Nabi Ilyas menyeru kaumnya supaya meninggalkan Al-Ba'al. Rujuk surah Al-Saffat. Rupa-rupanya mereka sembah Al-Ba'al. Makan manusia adalah satu daripada ritual mereka. Daging manusia, semua syaitan. Sihir. Harry Potter. Yang disebarkan rupa-rupanya daripada pulau ini. Dan mereka menggunakan anak-anak kecil, gadis-gadis kecil, untuk nafsu sarkah mereka. Dan ini terbuka apabila mereka ingin memalukan Trump. Tetapi yang terbuka lebih pada itu. Yang terbuka ialah semua keburukan dunia. Dan mereka tersalah langkah. Sekarang, nama-nama Presiden Amerika satu persatu yang terkait. Termasuklah presiden-presiden yang menyerang Iraq dan sebagainya. Clinton mengatakan, benar saya terlibat. Dan saya bersedia untuk beritahu Trump jauh lagi jahat pada saya. Tujuannya lah untuk memburukkan Trump. Supaya dia segera menyerang Iran sekarang. Sampai hari ini, Trump tidak serang Iran. Walaupun dia memberikan batu 7 bilion segera supaya namanya dibersihkan, tetapi namanya terus dicemarkan. Putin buat dia pelik, rupa-rupanya pejuang kemerdekaan, pejuang demokrasi di barat, makan manusia. Yang semua syaitan, kata Trump. Kami mengharamkan agama semua syaitan di Rusia. Rupa-rupanya Amerika, di belakang mereka, ialah syaitan. Bukan saya kata, tapi Putin kata. Dan menggunakan gadis-gadis yang bawah umur sebagai pemuas nafsu mereka. Makan daging manusia. Trump mula buat ulasan. Putin maksud saya buat ulasan. Dan China membuat ulasan semalam dalam bahasa Arab saya terima. Ar-Raisi ini mengatakan Trump rajul majnun la yafham fi siyasah. Rupa-rupanya Trump ni saya dah beritahu dia ni orang gila. Dia tak faham politik langsung. Dia naik perisuah. Dia kalah. Lawan dia, tapi yang memberi bantuan rasuah banyak ialah Elon Musk. Elon Musk beri rasuah menyebabkan Trump menang. Bukan saya kata. Menteri China yang beritahu ya. Dan Amerika tahsil zaim aqil la ila rajulun yabahatu an al-awanin binar wal qadha ila akhirih. Amerika kalau mereka ingin selamat negara mereka, mereka kena cari presiden yang cerdik macam saya, kata China.
Kamu pilih, mak dia pun kata dia bodoh. Kakak dia pun kata masa kecil dulu dia ni memang tak ada akal. Zero mentality. Yang kamu pilih dia tu sebab apa? Cina membuat bahasan. Dan apabila ada berita yang bertanya tentang Epstein, Trump tak boleh tahan. Dia halau. Dia halau pemberita. Marah. Sebab pemberita yang tak ditapis ini, dalam bahasa Arab banyaknya. Dia marah, halau keluar semua. Bila sebut file Epstein, dia halau keluar dan benar-benar dia marah. Kalau dia tak bersalah, takkan dia marah. Dan bini dia pula marah pada dia. Sebab bini dia ada skandal. Dia ada skandal, bini ada skandal. Bergaduh dengan bini pula dah. Nak perang macam mana? Bergaduh dengan bini. Kemudian, buat tes DNA. Anak dia pun bukan anak dia pula dah. Confirm bukan anak dia. Anak laki dia. Bukan anak dia. Itu sebab mereka tak bagi tes. Cina tawarkan alat. Apabila wanita mengandung di Cina, dia gunakan alat itu, tes darah, keluar ayah si bayi yang belum lahir. Jual kat Malaysia bagus tu. Bila mengandung 1 bulan, 2 bulan, cek dengan darah, dia keluar gambar ayah. Sebab Cina dia ada sistem, setiap orang tu ada dipetakan dalam genetik mereka. Jadi setiap DNA dia kena pasti di Cina. Kalau ada jenayah, tengok darah, dia tahu siapa dia lakukan. Dan bila wanita mengandung, dia keluar gambar ayah. Setiap wanita di Cina. Sekarang, anak Trump bukan anak dia. Bergaduh dengan bini dia pula dah. Dan katanya dengan isteri lama. Bukan dengan isteri ni. Anak dengan isteri lama. Terbuka segala-gala yang nak bukanya tentang Trump. Yang terbuka ialah pembunuhan Michael Jackson. Dilakukan oleh Mossad. Semuanya terbuka. Selama ini ialah konspirasi. Apabila dia mengucapkan syahadah, nyanyian yang disebut tentang Baitullah Mekah oleh Jackson sangat dimarahi oleh Mossad. Dan dikatakan dia terlampir banyak-banyak, bohong. Fail ini menyaksikan yang disebut konspirasi adalah bukan konspirasi. Banyak berita dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris tak keluar, tuan-tuan. Dan kemanakah pergi Epstein? Yang dikatakan dia bunuh diri. Tidak. Barangkali dibunuh, barangkali dibawa ke tempat lain. Di sini mereka mengkaji, dia bukan Yahudi pun. Nama asalnya adalah Meres Robert Portolini. Bukan orang Yahudi pun. Sama seperti Nenek Dahayu, bukan orang Yahudi. Orang Poland. Dan sekarang terbuka segala-gala. Ini ada titiknya. Dia tak lulus pun. Dia kata dia pensyarah matematik. Nak jadi pensyarah matematik susah, tuan. Nak jadi pensyarah bahasa boleh, mungkin boleh. Nak jadi pensyarah matematik tak boleh. Dan dia dikatakan tak ada sijil. Dan mengaku guru matematik. Tapi tak mengajar di mana tak pasti. Base dia di sebuah pulau di sini. Pulau Little St. James. Di hujung kawasan perairan di antara Amerika Utara dan Selatan. Guatemala. Kawasan Jamaica dan kawasan di kawasan tersebut. Inilah Great St. James. Macam pulau Dajjal kan apa. Dan mereka menyembah berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Dalam surah Al-Saffat, Allah menyatakan berhala ini disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Dan mereka sebut Elias. Dalam Bible disebut Elias. Dan inilah rupa syaitan yang mereka sembah. Harry Potter mengadakan sihir
Dan Copperfield mengadakan sihir dengan sihir yang ditinggalkan oleh Harut Marut. Dan mereka buka kembali dengan Harry Potter, rupa-rupa di sebaliknya syaitan. Harry Potter boleh tembusi Great Wall. Rupa-rupanya syaitan. Dajjal, apakah bukan Dajjal? Apakah inilah Dajjal kecil? Dan begitu juga terbuka dapat ini ialah Hollywood. Hollywood ditubuh semata-mata untuk hancurkan Islam. Propaganda yang mereka bawa dalam setiap Hollywood, selagi banyak tengok Hollywood, semakin kita benci pada Islam. Islam digambarkan dengan keganasan. Sudah ratusan tahun yang dipamerkan melalui Hollywood, Islam ganas. Filem-filem yang dibuat di Hollywood menggambarkan Islam ganas. Kemudian dipindahkan kepada Bollywood yang pakai kopiah, yang pakai jubah jahat, yang disebarkan melalui televisi negara umat Islam di Asia Tenggara dalam drama-drama ustaz-ustaz jahat yang melakukan kerosakan di sekolah tahfiz ustaz. Memang benar sebahagian. Tetapi mereka gambarkan yang golongan agama ialah yang jahat. Kalau ada berita ustaz yang melakukan rasuah, seluruh dunia, seluruh negara akan heboh. Tapi kalau orang biasa, pegawai biasa yang melakukannya, maka keluar berita seadanya. Peranan Hollywood dipamerkan dalam fail ini. Apa yang lakukan pada K-pop juga perkara yang sama. Ya, mereka nak pecahkan sikit, tapi terpecah besar. Baru 1%. 90% masih tersimpan. Apakah yang mereka lakukan pada kain Kaabah? Katanya dibuat pada pemadani. Satu penghinaan. Dan influencer ini mengatakan, barulah orang Amerika berfikir tentang Islam. Apabila dikatakan bahawa Islam penyelamat dan Islam menyelamat kepada syaitan, maka syaitan yang sedang kita hadapi dan mereka. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang benar. Kata orang yang baru maklab yang masuk Islam. Dan dialah influencer yang hebat di Amerika. Dia sekarang berdakwah dalam konteks anak muda. Apa yang dikatakan bahawa vaksin menyebarkan penyakit yang dikatakan konspirasi. Benar. Pada tahun 2017 lagi, mereka telah sebarkan berbagai-bagai vaksin. Sebelum penyakit datang, mereka adakan simulasi. Perancangan Bill Gates melalui syarikat racunnya, setiap orang dunia akan dikenakan sijil vaksin. Dan daripada sijil vaksin inilah segala transaction akan dilakukan. Di belakangnya lah mereka, Yahudi. Dan mereka yang tidak ada vaksin, sijil vaksin, tidak akan dapat melakukan transaksi lagi. Tetapi mereka hanya separuh berjaya. Inilah yang disebutkan. Pada tahun 2000, sekitar tahun ini, ada pelajar saya yang buat PhD dengan saya. Daripada luar negara, dia mengatakan bahawa saya sekarang bawa vaksin. Satu penyakit akan disebarkan dalam masa akan tahun dua lagi. Dan kami di negara tersebut, saya malah sebut negara ini, setiap orang sudah ada vaksin ini. Rupa-rupanya akhirnya COVID-19 disebarkan. Dikatakan konspirasi. Tak konspirasi. File ini mengatakan benar. Bill Gates mengatakan sijil vaksin akan dikaitkan dengan sistem kredit sosial. Tanpa vaksinasi, orang ramai tidak boleh membeli atau menjual. Dan mereka akan masuk dalam kulit kita untuk pergi bank hanya scan je. Macam QR sekarang. Tetapi tidak sampai pada itu. Perancangan mereka tidak terbantut. Bill Gates telah merancang Monsanto-nya. Tahu cakap Monsanto? Cuba cek. Monsanto. Apakah peranan Monsanto? Apakah
yang GMT ataupun yang modified genetic modified organism, GMO, yang dilakukan oleh mereka, apakah matlamatnya? Hampir semua buah dipasarkan melalui dengan teknologi GMO yang akan mengubah struktur DNA manusia. Hampir semua di supermarket datang daripada rangkaian ini. Dan Gaddafi ingin menafikan dengan mengadakan sistem pertanyaan lain, dan akhirnya Gaddafi dibunuh oleh NATO. Sebab Gaddafi telah sedar penyakit GMO yang bakal melanda dunia. Sekarang supermarket kita beli barangan semua kebanyakan GMO. Tuan-tuan cek GMO apa dia. Tengok apa dalam Google. GMO, Genetic Modified Organism. Yang kita makan, dia mengubah struktur DNA kita. Itu banyak orang terkena kanser sekarang. Dirancang, bukan berlaku secara tiba-tiba. Dan mereka merancang pandemik pada tahun 2017, mereka sudah adakan simulasi. Berapa ramai manusia akan mati? Yang mereka harapkan orang Amerika yang mati. Supaya mereka boleh ambil Amerika. Di Malaysia, kalau kita katakan konspirasi, kenapa rakyat mereka pun kena vaksin juga? Memang mereka suruh rakyat mereka yang mati. Yang bukan Yahudi harus dihapus. Pandemik yang dirancang 2017, apakah namanya? Berbagai-bagai indeks penyakit. H1N1, H1N2, H2N1. Tuan-tuan, kalau ada indeks, semua datang daripada Mamal. Kalau durian D24, 101 datang dari Mamal. Kalau durian kampung, namanya durian tembaga. Durian hijau, itu nama durian kampung. Yang tidak GMO. Yang ada indeks, semuanya datang dari Mamal. Kena beza, tuan-tuan. Konspirasi yang dikatakan konspirasi selama ini, semua benar. Dan tuan-tuan, Jaihah Corona 2017, benar. Mereka tuduh China yang sebarkan. Mereka tuduh Afrika yang tersebar di Afrika. Rupa datang daripada file yang sama. Dan sekarang, pecah daripada file yang sama. Pastor mendeklar bahawa Jews adalah the chosen people. Orang lain tidak hak untuk hidup, termasuk orang Amerika. Jews are over Americans. Amerika harus hapus. Amerika hanya untuk Jews. Dan kita ingat orang Amerika juga terkena COVID-19 yang banyak. Memang purposely itu yang dilakukan. Kita lihat satu masa dulu. Ketika sebelum fire ini, kita ke belakang lagi. Suatu kali dulu, Israel menyerang Amerika Syarikat. Mereka nak hapuskan mereka. Israel nak hapuskan mereka. Dan membunuh 171 orang, 34 orang Amerika. Dan mereka lupa bahawa perancangan ini telah lama untuk hapuskan orang mereka. Dengan istilah depopulation. Agenda 21. Semua konspirasi sebelum ini. Sekarang bukan konspirasi. Tengok. Agenda 21, depopulation. Bagaimanakah kita lihat Israel bom kedutaan mereka sendiri. Sekali lagi, Israel bom kedutaan mereka sendiri. Tuduh orang lain lakukan. Israel tak kisah. Rumah dia hancur. Keluarga dia boleh bunuh. Tentera dia bunuh. Dia tuduh orang lain. Dan dia kata Palestin yang lakukan. Nak justify supaya Palestin kita hancurkan, mereka bom kedutaan mereka sendiri. Mereka tuduh Palestin. Ini terbongkar dalam fail yang sedikit. Yang 1%.
Satu masa dulu, ketika Malaysia dengan Indonesia konfrontasi, British minta kita bom kapal British. Sekali lagi, British minta kita bom kapal British yang diletak di dekat dengan Bagan, Butterworth. So orang Melayu bom. Nak tuduh Indonesia. Dan mereka justify untuk hancur Indonesia. Tetapi pemimpin kita mengatakan bahawa Indonesia adalah saudara kami. Kami tak sanggup untuk melakukan konspirasi ini. Rupa-rupanya force black ini dilakukan sepanjang zaman sejarah mereka. Sebab yang menjajah kita bukan British, tuan, Yahudi. Pegawai-pegawai yang dihantar ke Melaya ketika British menjajah kita ialah Yahudi. Termasuk Sir Henry Gurney ialah ketua Yahudi. Itu sebab kita cuti pada hari Sabtu. Tak ada kena-mengena dengan kita. Hari Sabtu cuti orang Yahudi. Siapa hari ini? Kita merdeka. Tapi cuti mengikut Yahudi siapa hari ini? Dan di Amerika, generasi Z sekarang tidak bersama dengan Amerika lagi. Tidak bersama dengan kerajaan mereka sendiri. Mereka sudah sedar bahawa, lebih lagi dengan terbukanya fail ini, golongan Z telah sedar bahawa wang rakyat Amerika disalurkan pada Israel dan Israel tak dapat apa-apa. Oleh sebab itu, mereka lebih cenderung kepada dasar Rusia dan China. Dasar sosialis yang kekayaan dunia dikongsi bersama dengan rakyat. Mereka belum kenal Islam. Tetapi dengan kapitalisme yang dilakukan di barat, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa ke dana. Rakyat Amerika, jutaan yang tak ada rumah, yang duduk merempat di Los Angeles, duduk di New York, yang tak ada sebarang rumah. Wang rakyat digunakan untuk membantu Israel. Sekarang generasi Z mereka sedar. Dan seorang penganalisis, seorang Yahudi, Rusia, mengatakan pembongkaran oleh DOJ tentang fail Epstein ini satu langkah silap yang paling besar dalam sejarah mereka. In nazar itizaz Israel litram بدأ استين لمهاجمة إيران هي نظرة ضيقة الأفق. Rupa-rupanya pembukaan fail Epstein, tujuan asal mereka ialah untuk Trump menyerang Iran. Blackmail Trump. Tetapi yang berlaku ialah kehancuran yang lain daripada asal mereka. Dan dia mengatakan dayiq al-ufuq, pikiran yang dangkal. Kerana terlalu marah kepada Trump tidak menyerang Iran, mereka melakukan satu tindakan yang sangat dangkal. Saya hadutsu ma huwa akhtar bikathir, bahaya yang lebih besar menimpa daripada tujuan asal. Yahudi mengkritik Yahudi. Begitu juga sekarang telah timbul berbagai-bagai yang telah sebut satu persatu tak boleh kita sebut sekarang. Sekarang ini tunjuknya adalah Amerika di ambang kehancuran bersama Israel. Kalau mereka kuat, mereka tak akan buka fail ini. Bukanya fail ini menunjukkan mereka di hujung tanduk. Israel akan hancur, Amerika akan hancur. Dua-dua akan hancur. Bukan saya kata. Penganalisis. Tidak ada sejarah negara yang bertamadun lebih. Sekiranya mereka telah melakukan kerosakan pada rakyat, mereka tidak akan bertahan. Termasuk Rusia. Tetapi Rusia mengambil sikap yang berbeza di bawah putih sekarang. Menumpukan pembangunan pada rakyat, termasuk China. Sekiranya mereka mengikut dasar mereka, mereka akan jatuh bersama dengan mereka. Kata penganalisis. Dan jangan lupa kejayaan yang mereka rancang dalam fail Epstein. Mereka rancang supaya Dubai, UAE, menjadi tunggangan Israel. Dan menghancurkan negara Arab. Itu dalam agenda yang kita sebut tadi. Jadi wakil mereka ialah UAE, United Arab Emirates. Itulah sebabnya
Dubai sangat maju, dan Syria mereka sebelum mendapat jawatan di Emirat juga mereka mendapat barakah. Mereka pergi dapat barakah daripada pemimpin tertinggi Yahudi. Kalau dalam Kristian dia baptis. Kalau dalam amalan Yahudi mereka mubarakah, berkat. Pegang kepala sama seperti baptis. Yang dapat seperti itu adalah Syarah. Pemimpin Syria telah diberkatkan oleh Yahudi New York ini. Ketua Yahudi New York telah berkatkan kepala Syarah baru ni. Ini pula ialah wakil UAE yang diberkatkan oleh Khacham ini. Dia adalah pendeta besar Yahudi di New York yang setiap pemimpin akan diberkatnya, akan dibaptisnya. Kalau tak pecah Epstein, kita tak tahu. Dan bagaimanakah mereka menyediakan agama Abraham? Abraham Ibrahimiyah yang berpusat di Abu Dhabi. Saya telah pergi kawasan ini. Mereka ada 3 buah bangunan, 1 masjid, gereja dan sinagog duduk dalam satu kawasan, dan mereka sebut sebagai Adiniyah Ibrahimiyah, agama Ibrahim, Abrahamic faith. Tujuannya untuk dilute Islam, dilute Kristian, dan dilute Judaism, dan hancurkan Islam melalui agama baru ini. Dan yang mereka dilakukan oleh negara UAE. Kalau tak pecah, tak keluar fail ini, kita tak tahu. Sekarang inilah yang keluar, agama Ibrahim yang mereka katakan sebagai Abraham Accord di kalangan negara Sunni, Jordan dan kawasan-kawasan sekitarnya. Rupa-rupanya mereka ada agenda yang pecah daripada fail yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tada'an kalihudun wal nasara hatta tatimilatuhum. Dan tidak sekali-kali reda padamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Kalau orang Yahudi, orang Amerika suka kepada kita, ada something wrong somewhere. Sebab orang Yahudi, orang Nasara tidak akan reda pada Islam. Kalau mereka reda pada seorang pemimpin, maksudnya ada something wrong somewhere. Mereka mengadakan jaringan berita mereka yang untuk menutup berita mereka. Rangkaian inilah yang menjadi sumber berita utama dan setiap dunia negara tidak boleh lepas pada berita ini. Sumber kita bergantung pada semua mereka. Sama ada CNN, BBC, Fox dan lain. Euronews dan sebagainya. Termasuk Al Jazeera yang mereka punya. Berpusat di Qatar. Oleh sebab itu, kita tidak ada berita yang sebenarnya. Berita yang telah dibohongi. Itulah dunia berada dalam dunia yang penuh kepalsuan. Melalui berita mereka, mereka telah memutablikkan berita yang sebenarnya. Umat Islam tidak ada berita yang bebas, jadi kita terpaksa menerima berita mereka. Berita kita, Iran telah hancur. Berita mereka, Iran telah hancur. Berita kita, mereka yang hancur. Mereka menggambarkan Islam ganas. Yang ganas dengan fail ini ialah pemimpin-pemimpin Eropah dan Amerika. Pemimpin yang bersetuju mereka itulah yang pengganas sebenarnya. Selama ini mereka gambarkan ciptaan umat Islam yang berseban, yang berkopiah, yang ganas. Yang sebenarnya melalui fail ini terbalik sama sekali. Dan kita berdoa supaya Allah perlihatkan kita yang benar itu benar. Wa anal haqa haqqan. Dan perlihatkan yang palsu itu palsu. Wa anal batila batilan. Sebab sekarang dunia melihat yang benar itu palsu. Yang palsu itu benar. Dunia telah terbalik sama sekali. Dan bagaimanakah kita untuk kenal kebenaran hari ini? Sangat sukar. Bagaimanakah keluarga ini menawan dunia dengan sistem kewangan mereka, sistem bank mereka di bawah 5 negara yang mereka potretkan dalam Olympics. 5 bulatan gelang itu melambangkan 5 buah negara yang mereka telah kuasai bank, sistem bank. Amerika, Perancis, Italy, UK,
Dan yang satu lagi, 5 gelang itu melambangkan kekuasaan mata sebiji. Dan uang Amerika, apabila George Washington telah berhutang uang dengan keluarga ini, maka uang ditentukan bentuknya oleh mereka. Keluarga inilah meletakkan mata sebiji sebagai simbol uang kertas USA, US dollar, USD sampai hari ini. Dan inilah kumpulannya termasuk Olimpik. Dan mereka mengarak syaitan sekali lagi. Setiap kali sukan Olimpik, mereka bawa obor untuk memuliakan Apollo, Tuhan Apollo, Dewa Apollo. Dan setiap sukan mesti bawa obor. Baru kita tahu bila pecah, semuanya berangkai. Dan itulah yang telah pecah. Itu sebab mereka ingin pecah satu lubang, tapi yang pecah beribu lubang. Simpson. Ada satu kartun yang selalu kita lihat Simpson, yang dia keluar, kamu dia benar. Sebab mereka merancang. Yang mereka rancang itulah yang mereka lukis kartun. Dan apa yang mereka lukis tahun ini, tuan? Netanyahu dan Trump mati. Itu yang mereka lukis. Saya tak bawa gambar itu. Pecah pada kita 11 September, Israel yang lakukan. Dia tuduh Osama bin Laden. Dengan pecahnya file ini, Israel yang melakukan 11 September. Confirm. Mana mungkin Osama yang tak pandai bawa kapal terbang pergi direct, pergi langgar secara live. Tuan-tuan, cuba fikir sikit. Ada tak berita lori dengan bas accident ambil secara live? Bila accident, beritanya bila 5 orang sudah mati, gambar ambil 5 orang dah mati. Bukan masa dia langgar. Tapi 11 September dia ambil live. Kalau fikir sikit, maksudnya yang menggambarkan inilah yang melakukannya. Siapakah yang menggambarkan live ini? CNN lah yang lakukannya. Kalau cerdik. Saya mengajar mantik di universiti dulu. Hari berlaku itu, saya beritahu pelajar saya, cuba tengok live. Maksudnya yang ambil gambar itulah yang lakukannya. Saya kata pelajar saya, tepat. Sampai hari ini orang Malaysia percaya lagi Osama bin Laden. Ada lagi orang percaya. Begitu peranan dia mainkan oleh CNN. Cikgu-cikgu masih percaya. Mereka masih percaya Amerika mendarat di bulan. Sedangkan percakapan di antara Armstrong dengan stesen di sini tak ada lag sikit pun, live. Sedangkan telefon pun kita kalau dengan London dengan sini ada lag 3 saat. Boleh? Dah tak fikir? Dan China perli. Kami akan hantar angkasawan pertama ke bulan dalam masa 3 tahun akan datang. Apa maksudnya? Kami akan hantar angkasawan pertama ke atas bulan 3 tahun lagi. Maksudnya bulan tak pernah ada angkasawan lagi. Boleh nampak? Di sekolah semua mengajar Amerika telah mendarat di bulan. Persatuan Sekolah Aviation jemput saya ceramah. Dia tanya saya, betul tak saya pernah berkata Amerika tak pernah naik ke bulan? Ya, saya kata. Riuh satu negara. Pelajar yang jemput saya, dia pecat daripada aviation. Kesian kan dia. Bukan pecat daripada sekolah, pecat daripada hostel. Duduk kat luar dia. Sekarang, Rusia mengatakan Amerika nak tipu lagi. Kalau mereka dah naik tahun 69 dengan teknologi tahun 69, kenapa mereka tak naik lagi sekarang? Mereka hantar roket jatuh atas muka bulan. Kalau betul mereka naik 69, sekarang teknologi tahun 2024, 2026 ini, tentu mereka buat rumah atas bulan. Boleh fikir sikit je. Dan masa 11 September, mereka siar langsung. Bila siar langsung, tak mungkin dapat siar langsung benda yang tak berlaku lagi. Itu saja yang dapat hint bahawa yang ambil gambar itulah yang rancang dan sekarang confirm Israel yang lakukan 11 September. Tujuanlah untuk hancurkan Iraq, Afghanistan, Pakistan, Jordan dan negara-negara yang sekitarnya. Malaysia juga masuk dalam senarai. Sebab Osama selalu datang ke Kedah.
Keluarganya datang ke Kedah sebab dia ada ladang udang galah di Karpan. Nasib baik tak sampai ke sini. Sebab Osama mati di Pakistan, maka tak jadilah Osama dah mati, kami boleh keluar, kata mereka. Rupa-rupanya Amerika kalah di Pakistan. Nak keluar malu, jadi beritahu Osama telah mati. Jadi tugas kami telah selesai. Kena tipu lagi. Cuba kita fikir sikit, tuan. Saya konon-kononnya pakar mantik di universiti. Saya tulis buku mantik, tuan. Dipilih oleh Majlis Perasaan Negara sebagai buku terbaik negara. Siapa hari ini? Hadiahnya RM20,000. Tuan-tuan boleh baca buku saya itu. Dipilih oleh Majlis Perasaan Negara buku terbaik negara. Kalau tak baca, sayang. Saya promosi buku saya. Seterbaik itu. Cara untuk melihat kebenaran dari segi mantik. Dan orang belajar usuluddin mesti tahu mantik. Tak tahu mantik, tak boleh masuk ilmu usuluddin. Al-Ghazali mengatakan, Malam ya'lam al-mantiq fala siqata fi ilmih. Kalau siapa tak belajar tentang mantik, jangan percaya ilmu dia. Imam Ghazali sebut. Dan dengan mantik kita dapat lihat kebenaran sebahagiannya. Dikatakan Osama yang bawa kapal terbang. Tuan-tuan, kalau kita naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke London, tanya pilot, dia dah buat garis. Tak boleh lari pada garis itu. Tiba-tiba kapal terbang yang langgar 11 September berlega-lega. Boleh percaya? Pilot tak pernah percaya. Yang percaya orang Malaysia. Orang Malaysia percaya sampai sekarang. Orang mereka dah tak percaya. Orang Malaysia masih percaya lagi. Lemah fikiran kita. Sebab kita tak diajar untuk berfikir sendiri. Hanya berfikir dengan orang lain semua kita fikir. Dan ini ialah ucapan Wesley Clark. Siapa dia Wesley Clark, tuan-tuan? Komander tentera Amerika. Selepas peristiwa 11 September. Dia buat ucapan bila jatuh Afghanistan. Dengar ucapan dia. Dalam bahasa Arab. Man kan yazun annana kharajna li Afghanistan intiqaman li hadath 11 September فليصحح خطأه نحن خرجنا لقضية اسمها إسلام لا نريد أن يبقى إسلام مشروعا حرا يقرر المسلمون ما هو إسلام نحن ما يقول لهم ما هو إسلام. Itu sebabnya. Nak terjemah ke? Tak payah ya. Kena belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Malu tak tahu bahasa Arab. Islam sudah 500 tahun. Islam masuk sini sejak Melaka lagi. Masih baca, baru nak belajar tajwid. Tajwid sepatutnya selesai umur 7 tahun. Bukan lepas pencet baru belajar tajwid. Lewat, tuan-tuan. Sepatutnya 7 tahun selesai tajwid. 12 tahun selesai bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran kita boleh faham. Ni pencet baru nak belajar tajwid. Bila nak belajar tentang bab jihad? Dalam fiqh yang sebesar itu, tuan-tuan. Bab jihad di ujung sekali. Malam ini malam berfikir. Sebab bulan depan Ramadan. Kita lihat. Siapakah yang menyokong Amerika? Dan negara yang Amerika telah ceroboh. Di belakangnya lah Yahudi. Baru kita tahu maksud. Dan sekarang apabila Greenland diserang oleh Amerika, bukan Amerika nak serang. Masak so. Amerika tahu dia tak mampu. Serang Venezuela pun bukan Amerika nak serang. Bukan Trump. Tapi penasihat suruh. Baru kita tahu pecah-pecah rahsia sekarang. Dan itulah. Kata Mak Trump. Memang anak saya ni. Gila-gila angin sikit. Kata. Dia ada. Laidi Marad Al-Junun Al-Zumeh. William War Rais Amerika. Anak saya ni gila masa mula dulu. Masa kecil dulu dia gila-gila. Gila besar ni. Marad Junun Al-Zumeh. Besar gila dia. Kenapa Tuhan angkat dia jadi presiden? Dalam keluarga kami, kami tak percaya dia ni. Mak dia cakap ni. Mak dia sendiri ni. Ni ayah dia.
ni mak dia. Dia bukan orang Amerika. Dia orang Jerman, asal Syria. Asal Syria. Pindah ke Jerman. Daripada Jerman pergi Amerika. Dan dia menentang pelarian. Dialah pelariannya. Tuan-tuan. Sekarang, Mossad ancam Trump, kalau tak serang Iran, kami buka fail. Apa nak buat? Buka dah. Kata Trump, saya akan pecahkan 11 September, kamu yang lakukan. Tak lama Trump. Bila dia bercakap macam ni pada ketua Mossad, kami akan pecahkan lepas ini, siapakah yang meruntuhkan bangunan 11 September, bukankah kamu? Bila perempak sama perempak yang telah bergaduh, kita tahu banyak mana wang dia curi. Trump, berita bahasa Arab tuan-tuan. Berita bahasa Inggeris tak ada lagi. Trump yuhaddidu al-Mossad MI6 بملفات اتهام كندي وملفات إحدى عشر September. Siapa bunuh Kennedy? Kata Trump, aku akan pecahkan rahsia yang bunuh Kennedy, Mossad. Kalau mereka tak bergaduh, kita tak tahu. Bukan kita kata. Trumpnya cakap. Beritanya bukan daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab. Dan ini ucapan Trump yang penuh. Sarfau Syria integral John Kennedy wahdath 11 September qariban. Kalau kamu pecahkan rasa saya pecah siapakah yang membunuh Presiden Kennedy. Siapakah yang meruntuhkan bangunan 11, bangunan WTC yang bom di bawah, Trump kata. Yang bom di bawah bangunan ini saya akan pecahkan. Qariban, tak lama lagi. Dan saya nak beritahu, yang lakukannya MI6. Saya pun tak tahu apa dia MI6. Dan sekarang rakyat Amerika bangkit. Mereka menuju ke bangunan Trump, demonstrasi. Nak pecah mereka sekarang. Berita ini tak siapa. Mereka berkumpul depan Trump Tower. Dan mereka kutuk presiden mereka. Suruh berhenti. Dan yang keluar di Washington, di Chicago, New York, San Diego, Boston, keluar jutaan supaya presiden mereka keluar letakkan jawatan. Satu berita tak sampai ke Malaysia. Sebab tuan-tuan hanya tengok CNN. CNN tak kasih. Apa yang berlaku ialah Elon Musk yang rasuah dalam pertandingan Presiden Trump, dia menjadi orang yang penting untuk melantikkan Trump. Kalah menang tak penting, yang penting dia jadi presiden. Sebab dia dijangka dapat memenuhi kehendakan mereka. Sekarang cuba menentang kehendak bos, dia akan jatuh. Sekarang dikatakan bahawa dunia telah mengeluarkan melalui ICC, termasuk Rusia, Denmark, Norway. Sekarang negara Eropah tidak bersama dengan Amerika. Tidak bersama Israel dalam konteks supaya tangkap penjenayah dunia ini yang melakukan pembunuhan genosid di Gaza. Sekarang skorokannya Rusia, Denmark, Norway, Spanyol bersatu mendesak ICC. Bukan ICJ, tuan-tuan. Menangkap segera penjenayah besar ini. Dan apa yang berlaku ialah anak sendiri Netanyahu cuba membunuh Netanyahu. Anak cuba bunuh ayah. Serius. Berita tak sampai ke negara kita. Saya teringat bagaimanakah Kisra, Raja Parsi, apabila dia menyuruh orang menangkap Rasulullah. Anaknya yang bangkit membunuh ayahnya sendiri. Dan sekarang anak Netanyahu bangkit untuk membunuh ayahnya, tapi tak selamat, tak sempat mati. Dan dia telah cuba mencederakan ayahnya. Katanya ingin membunuh. Sebab bagi dia ayahnya sangat-sangat zalim. Sama seperti kisah di Parsi. Dan tuan-tuan, boleh kita teruskan lagi. Apa yang berlaku di Itali? Itali juga sedang protes sebab mereka baru tahu
Rupa-rupanya kita yang jahat selama ini. Yang kita dibekalkan orang Islam yang jahat. Sekarang rupanya kita yang jahat. Sekarang apa yang mereka ingin jatuhkan sedikit saja supaya Amerika, US serang Iran, ia telah melarat, telah pecah segala-galanya. Dan buat pertama kali. Li awal maratin fitarih azil. Berapa ni? Yaqtau nafsu min an washitan. Buat pertama kali dalam sepanjang sejarah UK, mereka putuskan hubungan dengan Washington. Hari ini. Benar atau tidak berita ini saya tak pasti. Berita dalam bahasa Arab mengatakan UK pun putus dengan Washington. Sebab Greenland. Dan bersama China. Ini semuanya menandakan kekecewaan. Bagaimanakah Greenland yang di bawah Sweden, di bawah Eropah, diceroboh oleh Yahudi melalui tangan Trump. Mereka putus hubungan dengan Washington untuk ajar jangan menceroboh kesatuan Eropah. Itu maksudnya. Bukan mereka sokong China. Dan Iran mengatakan, kamu sudah ada 8 presiden untuk jatuh ke Iran. Saya masih di sini. Daripada Presiden Bush senior telah berperang dengan kami. Sampailah Trump yang sekarang. Saya masih kekal, kamu jatuh semua 88. Kamu nak lawan, silakan. Kita lawan. 8 presiden kamu jatuh, saya masih seorang. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ke-10 lah. Saya berhenti dekat sini. Yuridu natubnallahi bi'afihim wallahu intiman ruhi walau ka'al kafirun. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Walaupun dibenci oleh orang kafir, ada panjang lagi lepas ini, tapi saya tengok ke-10, kita berhenti sinilah. Dan saya tak maaf banyak. Sempena dengan Ramadan, selamat menyambut Ramadan, maaf lahir batin, dan saya banyak bercakap tersalah kata-kata yang kurang manis, saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.